Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dikasihi Tuan Imam Bilal, yang dihormati penerusi dan kuasa para ustaz, seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberi izin kepada kita ramai-ramai ini duduk dalam rumahnya, rumah Allah yang sangat mulia ini, dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini menjadi pertaruhan di sisi Allah pada hari yang Allah Ta'ala sifatkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari mahsyar nanti tidak berguna lagi harta yang banyak, tidak berguna lagi anak yang ramai, melainkan mereka yang datang kepada Allah, menghadap Allah dalam hati yang sejahtera, maknanya dalam menerima keampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak lagi berdosa, maka tidak ada kemurkaan bagi Allah. Dan terima kasih kepada pihak yang sudi menyebut saya yang dhaif ini untuk memberi sedikit ceramah atau tazkirah atau kupandalah kuliah pun tak apa. Mudah-mudahan menjadi pengajaran dan iktibar bagi segala yang mendengar, apatah lagi yang berkata-kata. Habis dah bulan Maulud dah. Kejap lagi. Habis dah. Habis dah. Habis dah Maulud kan, habis bulan Maulud. Habis dah. Bak nikah pula. Jadi tidak benar anggapan kita bila habis dah, tamat dah, pergi dah bulan Rabiul Awal dah nak cerita Maulidur Rasul. Itu bid'ah. Kerana cerita Maulidur Rasul kerana kita kasih kepada Rasul, maka kasih kepada Rasul. Kalau dalam setahun sebulan je kasih ke Rasul, tak kasih kan? Maka orang yang kasih kepada Rasul sentiasalah menyebut Rasul, membangkitkan perasaan kasih kepada Rasul, menceritakan kisah-kisah perjuangan Rasul sepanjang tahun, bukan bulan Rabiul Awal sahaja. Jadi tidak ada sakatan ataupun sempatan kalau nak mengajak semua manusia untuk mengingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan pada Rabiul Awal saja. Ni masuk ni kalau nak cerita Maulidur Rasul dekat 28 kali dah lah. Payah. Sekali tak mudah ni 28 tu cerita nak wilayah semua. Payah. 28 jam Maulidur Rasul. Ceramah nak lari semua. Payah. Nanti nak buat apa ni? Jadi apa jua sambutan, tujuannya nak ingat perjuangan Rasul daripada mula dilahirkan sampai kepada wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua kehidupan beliau, sirah beliau adalah qudwatun hasanah yang sepatutnya kita ikuti sebagai contoh nombor satu dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Maka tidak ada lagi contoh yang terbaik melainkan contoh yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran, lalu kita dengar
Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu itu pada diri Rasulullah SAW adalah ikutan yang terbaik jikalau kamu nak ikutlah. Tak ada hal lain. Contoh terbaik adalah ikut contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca kita dengar tadi, Tuhan yang arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Lalu kita dengarlah orang buat ucapan. Nah, Allah ni yang telah mengutuskan akan Rasul, akan Nabi Muhammad SAW, nampak? Bil huda, dengan petunjuk. Wa dinil haqq, dengan membawa agama yang benar. Maknanya barang siapa yang ikut Nabi dapat tunjuk. Orang tak ikut Nabi tak dapat tunjuk. Tak dapat tunjuk ni bahasa Melayu. Bahasa Arab panggil dhal. Melayu terjemah balik jadi sesat. Gitu. Sesat tak sesat ni ikut Nabi ke tak? Nah, ikut lah. Ikut ke mana? Ikut dengan perbuatan. Barulah tak sesat. Siapa-siapa saja yang tak ikut Rasulullah sesat. Ni gitu. Dah kalau Tok Guru sesat. Tak ikut Rasulullah. Dah Ustaz alik sana pada sesat. Nah, dia kena ikut Rasulullah. Nah, Rasulullah ni penterjemah bagi Al-Quran. Jadi nak dapat kasih Allah tu kena ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Yuhibbukumullah. Kalau kamu nak dapat kasih sayang aku, kata Allah, maka mu kena ikut aku, kata Nabi. Mu kata, wahai Muhammad, kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau mu ni kasih kepada Allah, fattabi'uni, hendaklah kamu semua ikut aku, ikut Rasulullah. Jadi nak dapat kasih Allah, dia kena ikut Nabi. Siapa yang ikut Nabi, yuhibbukumullah. Jawab ni, bakti dia mati ber. Nah, jadi duduk pada tempat jawab jadi jadah. Orang ngaji nahwu dia reti. Syarat nak dapat kasih sayang Allah, ikut Nabi. Ikut mana? Maulud Nabi. Hei, kan gitu. Ikut Nabi mayang daun pandang, bagi masa selawat. Hei, kan gitu. Ikut Nabi pegang spanduk beragak bandar dungung. Macam orang gila. Tak. Kan? Bapak perlu jeruk bukan lagi. Nah, apa yang Allah Ta'ala sebut ikut Nabi ni dalam satu ayat yang cukup pendek. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa datang kepada kamu, mu terima. Apa yang Nabi larang, Nabi tak suka, mu kena tinggal. Mu kena berhenti. Tak. Beragak maulud Nabi tapi lawang Nabi, Tuhan terima? Tak. Tu orang tak panggil kasih ke Nabi tu. Nah, dia orang beragak maulud, orang yang layak pegang spanduk, orang yang layak bagi daun pandang bola sapu tangan, orang yang layak baca barzanji, orang yang layak buat program Majlisul Rasul, orang yang kasih kepada Rasul dengan segala tindak tanduknya. Dia tak buat segala yang Nabi tak suka. Tu orang kasih ke Rasul. Tu orang kasih ke Nabi. Kalau beragak maulud tapi hak Nabi tak boleh ikut, lawan Nabi, tu tak kasih ke Nabi. Tu gila babi. Tu tak betul. Anak kita kata, oh, aku sayang sungguh ke ayahku, tak ada kasih yang sayang kali pada ayah. Nampak? Tapi kasut ayah dia ketek. Nak motosikal awak larinya pecah habis, ada kerak enda belaka. Sayang apalah betul, kena ke ayah. Maka orang yang dakwa kasih kepada Nabi tapi lawang Nabi, nak, dia bukan orang kasih kepada Nabi. Dah ustaz lawang Nabi. Ustaz dah berat nanang tu. Dok je keke lagi. Nah, ustaz dah lawang Nabi. Lawang lagu mana tamu ikut. Nak diam je. Berlaku kemungkaran tak berani nak tegur. Pasal gaji aku 1,500 sebulan,
Walaupun ada hadis kata haram, ada hadis kata kena laknat buat lagu ni, aku tak mau tegur. Pasal aku nak cari makan, kata ustaz. Wak diam. Ni ustaz api neraka. Wak diam. Ulama dah tak mau ikut Nabi. Bapa ulama. Nabi kata ta'ammamu, hendaklah kamu memakai serban. Pakai serban bahan sokok hitam tinggi pun. Macam sokok tukang masuk. Ulama dah nak buat apa ni? Ada juga orang ngaji dengan dia. Nah, pakaian para nabi, iaitu imamah, serban ataupun kopiah. Almarhum Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, bekas mufti besar negeri Mesir tahun 50-an. Dia seorang daripada anggota jawatan kuasa fatwa Al-Azhar pada zaman itu. Dia kata Rasulullah SAW tidak sunyi daripada dua keadaan, sama ada memakai qalansuah, kopiah ataupun memakai serban. Itu pakaian Rasulullah. Atau atas kepala. Al-imamah tijanul Arabi. Serban itu mahkota orang Arab. Nah, daripada pakai serban, buang serban, beli sokok Munshi Abdullah. Sokok tu. Sokok orang buat nyanyi. Ustaz pakai. Daripada pakai jubah, pakai buh jaket. Rela dah ikut pakaian Rasulullah, pakaian baju Mr. Bean. Takkan berat nandang. Mengaji tu, Mesir tu. Barangkali ngaji dengan Fir'aun. Nah, tak tengok ke Mekah. Pakaian para imam, para ulama. Tak pakai lagu tu. Ini pakaian. Ada tertib pakaian bagi ulama. Kita buka kitab-kitab. Adab-adab ulama berpakaian. Tak usah kata ulama, Tok Imam tak boleh pakai. Lain daripada hak Rasulullah pakai. Tok Imam tak boleh dah. Baru Tok Imam semayang masjid. Surah baru. Bukan surah besar, dah cetak baru. Dia mesti ikut peraturan. Dia ada adab-adab pakaian bagi imam. Jadi macam makmum. Tak usah kata ulama. Qadi dia ada pakaian. Mufti dia ada pakaian. Bukan kitab. Nah, tambah kitab Arab, kitab Jawi dah lah. Bughyatul Tullab. Nah, bab pakaian Rasulullah. Bukan tengah Jawi ada terang. Nah, orang ngajak pekah lagu ni, pakaian ni. Jangan pakai macam orang pasar. Jangan pakai macam orang jual pasar minggu. Ada sebut dalam tu kan. Ni ustaz ngajarlah TV pakai tracksuit. Ada poma tu di atas dada. Tak apa. Ustaz Wiman. Nah, pasal cari makan punya pasal. Nah, itu baru benda sunat. Dah boleh buat lebih kurang dah. Apa tahu benda wajib? Macam mana kata, contoh yang terbaik, dah ikut. Pasal apa dah ikut? Pasal ada orang yang dia lebih takut, dia lebih hormati daripada nabinya sendiri. Tok Imam tak boleh pakai lebih kurang nak jadi Tok Imam. Walaupun dua orang je makmum. Dia adalah imam. Tak boleh pakai lebih kurang. Ni Tok Imam wajib batik. Tok Imam daripada Hawaii. Tok Imam pakai baju tulis ada. Kat sini cerita ni. Berapa pakai. Ada kata. Baju tulis Tok Imam. Boleh pakai tau. Yang punya jadi imam tu mau belajar ke tau. Boleh pakai baju ada nombor atas belakang Tok Imam. Ada tulis ni. David Beckham. Minat sangat orang ni dia. Nah. Ulama dah dia ada etika pakaian. Bukan dalam kitabul libas, pakaian ulama macam mana? Pakaian ahli fiqh, pakaian mufti, pakaian hakim mahkamah syariah. Bukan dalam kitab qadha, kitab hukum hakam, kitab qadi. Diterang di situ hakim sebagiannya memakai serban lebih besar daripada serban yang dipakai oleh orang biasa. Pakaian tu hakim. Nak pakai serban. Jangan main-main. Kena pakai jubah. Nak jadi hakim Islam, mahkamah Islam. Nah. Ni hakim pakai tak. Ujung tak tu bubuh kayu nyacang tu. Nah. Ada pula pakai. Kalau hakim mahkamah tinggi, kulit naka buat tak perlu. Rambut ketel. Orang yang makan kambing buat tak perlu.
Bodoh. Dia lalu ke kambing gerang makan. Buat ni buat apa dia? Ulit naka. Tidak. Nah, awak guana tak tahu ke hala langsung ni. Laqad kana lakum. Wa marilang sebutin nak wis sungguh. Qad pula. Nak. Mana sungguh? Bukan main-main. Bukan kana lakum, tetapi laqad kana lakum. Sungguh bukan main-main, tak ada lawak. Tak kecek sikit pun. Bagi kamu pada Rasulullah itulah contoh ikutan. Nah. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, asyadul bala al-anbiya, summa al-ulama, summa syuhada, atau kama qala. Yang paling berat sekali ujian adalah nabi-nabi. Kemudian ulama-ulama. Kemudian para syuhada. Pejuang-pejuang pada jalan Allah. Yang paling berat Rasulullah. Di antara segala nabi, Rasulullah paling berat. Dilahirkan dalam keadaan yatim. Nah, siapa ibu-ibu susu tak mau ambil nabi kerana yatim. Hingga hak last sekali, seorang perempuan nama Halimah daripada Bani Sa'ad tanya suami ni, gua ni seorang ditinggal, nampak? Tapi anak yatim nak ambil ke tak? Kata suami dia, ambil lah. Dah ambil tak ada lah kita. Ambil lah, kena kepada Nabi kita SAW. Nah, bala ni bagi orang yang Tuhan kasih adalah nikmat. Bagi orang yang Tuhan benci adalah azab. Nampak? Dia bala tak sama. Rumah tu imam terbakar, Tuhan kasih ke dia, terbakar. Rumah orang berjudi terbakar kerana Tuhan benci. Dia tak sama. Tak. Nyebunuh dorang, Nabi Saleh nyebunuh dorang kerana Tuhan kasih. Tak. Penjahat perampok dibunuh dorang, oleh tembak mapu keras, Tuhan benci. Ini tak sama. Tapi yang paling keras ujian para nabi. Di antara nabi-nabi yang paling hebat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sepatutnya mengingati beliau sepanjang tahun, 355 hari setahun, 12 bulan setahun, 12 bulan dalam masa setahun, 52 minggu. Tiap-tiap sari kita kena ingat kepada Nabi, sesuai dengan mana dalam satu hadis, man salla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra, atau kama qala. Barang siapa yang mengucap selawat kepada aku sekali je, Allah Ta'ala ampunkan dosanya 10 kali. Takkan kita nak tunggu masa berdiri baru nak selawat? Nak tunggu masa nak belah mulut baru nak selawat? Tunggu Maulidur Rasul? Dah. Orang yang kasih kepada Nabi siang dan malam ingat kepada Nabi. Nah, jadi sejarah perjuangan daripada lahir sampai kepada wafat, di antara yang paling besar yang kita boleh ambil, iaitulah kesabaran Rasulullah SAW dengan ujian yang diterima. Yang Nabi terima ujian ni tak boleh banding dengan kita. Nah, kalau nak buat iktibar, tak sahabat Nabi lah, para sahabat pun jauh dengan kita. Ammar bin Yasir ditikam dengan besi, dilukakan tubuhnya. Nah, oleh puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal, supaya tidak sokong Nabi Muhammad SAW, supaya keluar daripada jamaah Islam. Nah, bila Ibnu Rabah letak batu yang besar atas belakang, dah ganjak, luka habis tubuh, dan ramai lagi yang meninggal dunia, mati syahid diseksa. Dah ganjak. Kita makuk jambang je. Isi borang terus nak wi makuk jambang. Hinanya Pak Abu Tahid je wi. Padang basikal je. Layan basikal tu dia bakar dalam bara api, lepas tu letak atas belakang kita. Boleh tahan kira, tak tahan kau. Tak. Bagi habis gi. Habis gi. Orang kata mai ikut 10 hari dah bagi basikal. Gerang, periuk netik aja tengok magak. Masa waktu turun daripada lori tu netik aja tengok magak basikal. Berat nana.
Mana jadi apa? Ambil tali beli 8 meter, bot tekok, jadi beruk naiknya. Gitu. Tak ada nilai. Jadi orang beli. Beli. Dapat gitu semua. Kesabaran Nabi lah di antara permata yang besar yang ditinggal, yang bernilai, yang kita patut tengok. Daripada lahir sampai kepada wafat, hidup yang penuh dengan kesabaran. Sabar ni dia macam jadang, dia pahit. Kalau dia terlang dia tak mani, sebab tu orang tak penuh sabar. Kalau orang nak kapi, nak pahit, nak mani payah baik. Nampak? Hak mudah baik dia, hak pahit. Maka kesabaran itu dia memang pahit. Kita boleh buat Maulidur Rasul, buat situ, buat program. Tetapi segala program yang kita buat, segala majlis yang kita buat akan ditapis satu persatu di Yauman Masyar, pada hari perhimpunan nanti. Akan dikaji balik. Apa tujuan kita buat? Bapa buat Maulidur Rasul pasal nak penuh program. Tak ada pahala. Pasal apa buat Maulidur Rasul? Pasal orang suruh buat. Tak ada pahala. Pasal apa ni pegang semanduk? Pasal orang suruh pegang. Kalau orang suruh pelepot dah. Tak ada pahala. Dia kena daripada jiwa kita memang kasih kepada Rasul. Sebab tu kami buat perkara ini. Kami nak supaya orang ingat sentiasa kepada Rasul. Istimewa pada zaman mutakhir ini orang lupa kepada Rasul. Biar ada sifat lagu tu, ada perasaan lagu tu. Kita orang Melayu buat program, ada makan. Makan, tengok orang rati. Berapa patah rasuk ada. Di Batu Buruk patah rasuk. Ratik malam 7. Bergedor rumah. Mula-mula tahlil tak rumah, lepas tu baca doa tanah. Nampak? Rutuh terus. Dia baru nasi kuning. Kalau nasi minyak, mampu keras habis. Awak guan ni kalau makan. Kalau ajak mari usrah, mari ceramah, ada kerja gitu, gini ada kerja semua. Kalau kuliah ada kerja, namak cotek ada. Namak guan ni mari tak ada kerja, tak ada. Tutup awal kedai, kepala kotak. Yang kuliah dah lihat nak tutup kedai. Kuliah garik. Tak dah tutup kedai lewat gini pukul 8. Tak dah. Dah berapa dah mai kuliah subuh nak buka kedai. Dok gitu mampu keras lagi bubur dalam tank biskut tanang situ. Apa benda? Subuh nak buka kedai, garik nak tutup kedai. Dah bila boleh mari? Mati buat mari surat. Gitu. Mari surat. Dia punya hebat, mati baru nak mari surat. Nak dengar apa lagi? Ambil capur sekakuk atas muka dia tak dengar dah. Tak. Dah mati keras baru nak mari dengar apa benda punya bodoh. Masa segar ni lah. Tak. Ada ngemainnya kita. Ni pasang buah dah tu. Biru muda. Baru ni tengok ada pakar buah. Ke ada lagi pakar? Ada? Ada lagi pakar buah musim? Tak ada? Orang main dah kita tahu kan? Tak. Kita tak tahu. Dia ahli dia tahulah. Dia memang dia naik. Berapa kali naik tu? Dia muda pula tu. Nampak? Siap dah tu. Berjujuk tu nak baik nak naik tu. Nak. Istilah hadari. Tak sedar diri. Tengah garik naik buah. Lembu tombor kalau buah tak buah. Bodoh pada lembu. Apa benda? Tak ada benda dah kita ni. Tapi menolong kasih kepada Rasul, tapi begitu begini. Muhammad ikutlah kami, begitu begini. Muhammad contoh terbaik, Nabi terbilang. Tak sangat. Allah Ta'ala akan uji kita. Akidah kita sahih ke tak? Betul ke tak akidah kita? Ya molek dulu, biar betul dulu, baru boleh tepi. Orang yang ikut Nabi dah, puas hati dia baca Bazanji. Ni baca rawi, dah ikut Nabi. Dia membesarkan makhluk daripada Allah. Besar makhluk daripada Allah. Tapi dia baca rawi.
abtadi'um illa bismillatil aliyah. Dia kata, aku mulai membaca surat ini, nah, dengan menyebut nama Tuhan yang maha tinggi. Ngaruk dia. Nah, hukum Allah melanggar. Nah, tapi hukum manusia pun takut. Hukum Allah langgar. Hukum manusia, hoi jangan main. Lampu merah kopak bagi putih. Hukum Tuhan. Bukan kita seorang ambil Ambil aku dah sedap orang kata tak apa boleh. Ambil lah zakat banyak Nah. 300 tak mau tak. Dia ambil sekeping. Muncul lalu dah. Ada apa-apa? Mulai-mulai ada bahan wak Islam. Nah. Lampu merah berhenti kopak pagi. Nah. Biar kubur pun 3 ekor lah suwi duduk atas beton. Dah pergi merah. Takut je biji. Rela. Nampak? Paketing lah lagi. Nampak? Tu kalau hukum manusia. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita dilatih dah daripada muda hari tu. Memang tak takut Tuhan dan takut kepada makhluk. Maka jadilah segala makhluk tak takut kepada kita. Takut Tuhan. Takut atu. Atu takut bodoh. Nak pergi kubur malam takut lalu buat malam. Kalau tak ada arah nyanyi. Ni tak ada arah. Dia terpaksa lalu ke kubur nyanyi. Tak umi takut. Tanggal 31. Lalu ke kubur. Bangun habis tu kubur. Takut benda orang mati dah. Tak ada kuasa sikit pun orang mati takut. Orang hidup kita tak boleh takut. Wala takhshawun nasa wakhshawni. Tuhan kata, jangan mu takut kepada manusia. Mu kena takut kepada aku. Manusia ni hak boleh geruk, hak boleh sepak terajang kita, hak boleh cekik tekak kita. Tuhan kata jangan takut. Tak. Ni hak tak boleh nak buat benda-benda mati hidup. Kubur tu hidup kan mati. Tak, dah dia gerak dah lah korok kering. Dah kalau korok kering takut. Hak hidup lebih ada takut lagi. Dia gitu. Yang kita hanya perlu takut Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dan kalau Allah marah, tidak ada orang boleh sekat. Itu dia. Sebab tu keimanan, dakwaan kita, perkataan kita, kehidupan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat adakah benar-benar iman kita, adakah benar ucapan kita. Seorang ulama nama dia almarhum Ahmad Ibn Khuzai rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Tabaqah, kitab yang menceritakan kisah-kisah ulama zaman silam. Dia ni dipaksa oleh kerajaan pada masa itu di Iraq supaya sesat, supaya tidak berpegang dengan ajaran Islam, supaya menyelewengkan fakta-fakta Al-Quran. Tapi dia enggan, walaupun diseksa, tak ikut, kena seksa seorang ulama. Seksa tak apa, kita dah ada seksa ustaz habis. Terjunlah kawah belaka ustaz. Baik masyitah terjun dalam periuk yang panas, sanggup mati dengan anak atau dukun kerana mempertahankan akidah. Ni ustaz tu guru ngaji Jordan Syria, pondok lah apalah. Kitab apa pernah rumah kena beli dah orang. Ni orang boleh beli juga dah. Tapi tak boleh nak kalau kita nak cakap besar kok tak. Ni dugaan. Ada seorang wakil dia lah, dia mari jumpa kita, dia kata gini, nak tak ceramah sejam RM500 nak bayar, tapi ceramah belah dia. Dia kata tak apa ustaz ni ceramah belah-belah besuk tak apa. RM500 sejam. Nampak? Jangan main. Dan mungkin hak lain-lain tu, hak rebah-rebah gitu juga tawaran ataupun lebih lagi. 500 ingat sikit. Dah kalau 2 jam bahang paisa dah 1000. Nenggau aku naik buah.
Seribu buah baru 4 hari lah. Tak? Kata tak apalah, nanti aku dah cari makan, aku cari jamu. Boleh cari makan hari. Nah, ada jangan main. Kita kelas ayam mata Daniel 500 sejam nak wui. Nah, dah kelas tinggi ki hak A1 apa semua. Nah. Kita kelas kecil. Nak wui 500 ya dah kalau gelak gambar 500 ya. Dari 7 hari je ceramah. 7 hari turut berapa? Tak 3,500. 4 bulan bahan kereta baru lah 80,000. Nah. Tak gua. Batu kalau kena ikut Islam, biar ikut sungguh. Jangan harau dengan godaan-godaan itu sebagai ujian. Memang kita nak tengok kamera mewah ustaz-ustaz ni. Hebat kata. 120,000, 85,000. Hebat ustaz. Tapi hak ni lah dia kayu boh. Kena pakai baju Mr. Bean. Nak ikut dia. Buta baju so-so ikut Mary. Bodoh. Apa benda bodoh. Tapi untung kok tanya-tanya daga boleh cucuk air. Seorang ustaz sanggup dipakaikan seperti itu, ikut orang nak pakai macam beruk sekah dia tengok. Kita patut ada personality kita sendiri, iaitu kita pakaian ikut Rasulullah. Kerana kita seorang ustaz, seorang penyampai agama, seorang mubalik. Orang tak boleh buat lebih kurang. Dia dah paksa aku pakai lagu mana. Nah, aku ada dah contoh terbaik iaitu Rasulullah. Tapi dah siapa orang boleh tukar baju kita. Jangan pakai serban, pakai sokok hitam tukar masuk. Nah, macamlah beruk sekah. Tengok beruk sekah kan. Dia ambil. Nah, dia pun pakai rebeng. Tak gitu big pula. Dah pakai rebeng, baju kok pula. Beruk sekah. Nah, tapi ada juga orang ni dengar. Beruk mengajuk. Nampak tuan ni. Macam-macam ada. Nah. Jadi apabila diseksa, akhirnya bukan dia yang tak tahan seksaan. Pemimpin di Baghdad pada ketika itu tak tahan dengan keadaannya yang tak jadi apa. Ya. Kita tak tahan seksa. Nah, ni tukang seksa tak tahan. Pasal Ahmad Ibn Khuzai tahan rasa. Tuhan beri kepada dia tidak wabah. Tidak mengucapkan kalimah kufur. Kalimah sesat. Kalau aku sanggup habis segala rakyat menjadi sesat, kerana dia adalah ulama besar pada ketika itu yang menjadi kiblat segala manusia. Akhirnya dijatuh hukuman mati dengan pancung kepala dengan pedang. Boleh ke dia? Boleh syahid. Nak cari duanya. Tu syahid dapat. Kita tak dapat lagi. Nampak? Asyahid rayatuna. Mati syahid adalah cita-cita kami. Mari lari merah berapok bau. Cakap banyak. Tak itu lepuk tak ada air putih. Kat sini bawah pada kheteng. Sini 2x5 lah. Baru lari merah. Lari tembur lari. Sembuh pula sembuh air. Kan sembuh api. Sembuh air. Masih tak terjun dalam api. Sembuh dengan air. Patut dah ada apa pak. Buat tebik kain saham dah ke mandi. Bawa sabun, bawa obat gigi. Berata ramah-ramah. Okey. 1, 2, 3. Ganyah gigi. Sembuh air. Tembur lari berapa. Pas selipar naik tambah susu selipar dalam laci. Tengok cang selipar. Guan ni kita. Ada ujian. Ni hukuman mati. Putus kepala. Kerak. Nampak? Siapa di sini rajin putus kepala? Tak rajin tak? Buang kulit kepala rajin. Faham tu? Putus kepala dah rajin. Putus kepala mati lah. Tak ada orang putus kepala hidup dah boleh sambung. Mereka kita tengok jimat hospital tu, orang belanggar putus kepala. Dah apa tu boleh hidup? Dah masih dah sambung. Tak ada, mati kerah lah. Dah putus kepala. Bila kepala ni dia kerak kepala ulama, Allah Rabbi, tengoklah ulama diperlakukan sedemikian rupa. Itulah. Itu ulama sebenar. Dia akan kena uji. Ujian dia berat. Ni ulama apa duk atas kursi musim. Kakang musuharat. Kakang musuharat berong nak masjid. Aku boleh jadi ulama gitu.
Takkan musyawarah besar orang ni pakak begitu begini. Benda mengajar orang siapa ni? Tak ada mengajar. Nak nyapa haji hari tu lah, nyapa celera mata, nyapa apa ulama apa gitu. Mengajar orang lah. Rakyat duduk dalam kegelapan, demu ulama besar mengaku. Mengajar orang. Buka kitab, tafsir hadis, apa korang? Ini ulama apa lagu tu? Kakak terima pingat. Nah, kakak terima pingat. Kakak mesyuarat. Lepas tu cuti pula. Mesyuarat, cuti mampu kan? Ulama apa lagu tu? Dah, tak ada ujian kemewahan semata-mata kerana harta benda rela nampak jadi ulama dunia, ulama usul yaqulu nabiddin. Ulama jahat ini cari makan dengan agama. Dia makan agama, dapat jawatan penting. Dalam jabatan yang berkait dengan agama, mu 4,500 sebulan, aku 8,000 sebulan, mu 3,000 sebulan. Jadi apa? Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala hukum gantung orang siapa Islam. Digantung di Mesir oleh kerajaan Mesir, oleh kerajaan golongan munafikun Mesir. Hukum gantung tu ulama. Pada pagi hari nak digantung, dia senyum. Tidak ada sejarah penjara J Kudu. Orang senyum ketika nak hukum gantung. Mona Fendi pesang. Botak cing tak boleh melangkah bila pagi-pagi hari nak hukum gantung. Botak cing hebat. Botak cing ni mana botak licin. Hebatlah tembok orang berdiri pulih apa semua. Bila pagi nak gantung tak boleh melangkah, terpaksa dipapok. Syekh Qutb rahimahullah ta'ala tersenyum melangkah dengan jalan yang biasa, dalam keadaan mata bersinar-sinar. Katanya penjaga wada J seolah-olah nampak syurga. Itu pejuang-pejuang yang mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah, mati di tali gantung. Ada hak. Hasan al-Banna rahimahullahu ta'ala dengan sebab kuat dakwah, orang bunuh. Tembak terus. Yang terbaru almarhum Syekh Ahmad Yasin, pemimpin Hamas, pemimpin kita lah. Walau Hamas pun kata bukan aku pak kata gitu. Pemimpin kita lah. Mana-mana pemimpin ulama pejuang seluruh dunia yang memperjuangkan Islam dengan benar, maka mereka juga adalah parti-parti kita, adalah sahabat-sahabat kita. Kalau mereka pemimpin, mereka juga pemimpin kita. Kenapa maco hancur Syekh Ahmad Yasin? Mata buta. Mata buta menjadi pemimpin. Yang dipimpin, yang kena pimpin mata celak belaka. Ni orang Tuhan sayang. Mata tak nampak. Orang yang pimpin dengan ni orang mata nampak. Patut orang buta, orang celak pimpin. Dia jadi pemimpin orang celak. Nak khabar pada kita mata yang sebenar, mata hati. Bukan mata rote tu, mata boleh tu panggil. Tengok Syekh Ahmad Yasin mata buta menjadi pemimpin 800,000 orang masa tu. Duduk di bawah dia. Allahu Rabbi. Semua celak belaka, dia seorang buta. Pasal hatinya celak. Kita mata celak, hati buta. Dak buta apa dah tak kenal tangga surat. Nak buta kan? Seolah-olah buta. Dak kenal kuliah, dak kenal apa, buta tu. Bila dipancung kepala, maka arahan daripada pemimpin Baghdad pada ketika itu supaya kepala Ahmad Ibn Khuzai digantung di tiang lampu tengah-tengah kota Baghdad. Kota Baghdad sekarang ni lah, di Iraq. Yang kita tengok dalam televisyen, pejuang-pejuang Islam di Iraq sekarang sedang berperang dengan tentera Amerika laknatullah, dan kuncu-kuncunya daripada askar-askar Iraq, daripada golongan munafikin. Kota sejarah. Gantung pada Ahmad Ibn Khuzai, letak askar pula 2 orang jaga, takut lari. La ilaha illallah. Pada saja dah takut lari lagi.
Letak askar 2 orang jaga. Nak, pada ulama. Orang pernah tengok. Tak lari nak tengok muka dia. Nak, dan mukanya berseri-seri. Mati kena kerak pada muka berseri-seri. Kita dah mati pergi muka keruh. Tengok mukanya kekek. Nak termutak. Gang sini lah, sini comel. Tak? Nah, ambil pengajaran. Mati dah kerak pada comel muka. Dan sejarah mencatatkan ketika digantung kepalanya pada waktu malam, Ahmad Ibn Khuzai walaupun tak ada badan dah membaca satu surah dengan lengkap daripada awal hingga akhir surah Al-Ankabut. Ini karamah, ni kemuliaan Tuhan beri. Tu khamat. Kita benda kayu khamat. Pak Seria cicah air lebih lalu. Ni karamah, kemuliaan. Boleh ngaji Quran, tubuh tak ada kepala saja. Kita boleh masih tubuh kerak kepala boleh ngaji Quran. Ada tubuh dah boleh ngaji. Tak kena kerak kepala dah boleh ngaji. Waige magedu. Betul. Tengok. Ada pula alif lam mim alam. Betul. Apa benda? Alif lam mim apa dah? Alang baca. Ana lawak kau ni. Tak kena kerak kepala lagi. Kalau kena kerak kepala tak tahu. Tubuh ada cokok-cokok tak boleh baca. Dia macam asa lekat tulang. Maliki yaumiddin. Betul. Apa benda? Tak kena kerak kepala, baca kerak kepala. Tak boleh baca tu dulu. Ni boleh baca. Dia baca surah Al-Ankabut sampai habis. Sebab apa? Kita tengok sebab apa dia baca. Khabar hidup ni, hidup kita ni akan diuji oleh Allah. Allah Ta'ala tak tengok saja kita mengaku kasih kepada Nabi, beragak bunga mangga dah. Tanda dululah, cek kat bila-bila akhirat. Dia ada yaumul hisab, hari perhitungan. Kira mula pula pakai terima gitu. Dia akan dikira balik. Kepala ni baca surah Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngaji malam. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Harah habis orang. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbikuna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajala Allahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi inna Allaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan seterusnya. Ini bacaan orang yang telah mati. Kita boleh ngaji. Tengok masa mak mati. Boleh ngaji. Tak apa-apa putih macam nak mampu. Ambil surat ayat boleh baca tau. Gaji 4,000 seekor. Ayah terletak atas gerai tu. Cerita urung tak muka ayah. Anak dah uti nak ngaji. Ikat dagu. Orang ikat bawah dagu di bahan atas sekot. Jelai ayah. Nak buat apa ni kalau cari tuki barang susun kereta. Tengok lah ni orang mati anak-anak dia 7-8 orang tu. Kereta berjujuk ada ngaji. Biar gerai mak. Duduk luar lah sembang gini. Balik daripada Kuala Lumpur, balik daripada Perak, balik daripada Singapura, balik daripada London. Ada boleh balik pun ramai juga. Tak boleh balik. Mak mati apa? Bini Alham. Bini punya masa mak mati. Mak kau Allah masih beranak. Bedong ni kaki takut rayang. Pusatlah mak minyak Pak Adi takut kembung. Dada-dada buku kau masuk angin. Besar jadi malaung. Dah tak boleh nak semayang mayat dah dia. Tak semayang boleh. Anak-anak orang lain ni boleh jadi semayang mayat tu imam. Moleknya rokok. Balik awal. Mandi mayat kau dah boleh lagi. Jadi saya ratib balik awal terus waktu.
dah oleh benda. Dah dari benda, mahal ke beras. Habis saja belajar puluh-puluh ribu. Tak, kalau tahu selang lah besar zaman sini. Tak guna benda. Benda yang boleh bagi saka lagi. Mu bahan kepala, aku bahan hati, mu aku bahan perut, reti banyak. Tinggal kau akhrim. Ini anak-anak kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Adakah manusia menyangka bahawa mereka telah beriman padahal mereka belum lagi diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sesungguhnya Allah Taala telah uji umat yang sebelum daripada mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Dengan ujianlah Allah Taala dapat mengenal, dapat membezakan mana hamba-hambanya yang benar, mana hamba-hambanya yang dusta. Dia kena uji. Nah, sebab tu kita tengok ramai yang telah diuji, sebahagiannya tahan ujian, sebahagiannya tak tahan ujian. Bukan kita mengaku beriman begitu saja, Allah Taala akan uji kita. Nah, maka kita duduk dalam sejarah perjuangan, gerakan perjuangan Islam, pasti kena uji. Nah, kalau keimanan kita tidak kuat, maka ramai dah yang tewas. Kita tengok. Dulu Allah, Tok Guru sama, Guru Sila turun sama. Learning, tak ada apa-apa dah. Kena uji sikit. Kata pula ke kawan tu, tak, tu ngajar. Padahal dia dulu lambat Tok Guru ngajar. Guru Sila. Ini cerita betul. Dengan ujian. Dah kata ayam mata tenis, tuan guru dah ngajar tafsir, learning darah. Dulu baca kitab tafsir, sekarang baca tanda projek. Ada tuan guru lawak gua ni ke dia, daya kabar lah lama. Faham? Itu ujian. Tak, kerana nak kesenangan. Dah kita benda lah, kelas benda, kelas kacau yang baru. Nak kita kata uji. Bila uji habis tewas. Ramai yang tewas dengan ujian. Batu kita kata kadang-kadang tak suka setara mamak. Kuat dah, warna balik air. Ujian. Kalau kita berasa tak mau tewas dalam ujian, jangan kita rapat dekat benda-benda lagu tu. Takut jadi kenang, jadi berasa kasih, berasa apa. Tak, rebah macam dia attack. Dah nak terpepek dah. Bagi pitih, bagi basikal, tak layan mana. Tak, ni balik dengan kita. Punah jahanam habis. Tak, dan kita budi dengan orang budi dengan kita, payah bahasa selalu. Nah, punah habis. Daripada majoriti jadi minoriti. Nah, duduk atas pagar mana bro? Nah, duduk atas pagar. Dah, Alio jatuh liat ni, Tahir jatuh liat ni, duduk atas pagar. Nah. Allah Ta'ala telah tahu dah umat yang dulu-dulu, kerana dengan ujian Tuhan dapat bezakan, dapat pisahkan mana umat yang benar, mana umat yang dusta. Orang yang berkata benar, dia buat sebagaimana yang disuruh. Orang yang berkata dusta, dia berkata baik, tapi amalannya adalah buruk. Naknya ke Islam, kamilah Islam terbaik. Contoh negara Islam terbaik, kamilah. Kita kata kat mana contoh tu? Ada kasino. Nampak gua ni. Tapi tu imam tu bila dah reti ni. Nak dibawa melawat tengok masjid. Kemarin buat baru pergi masjid. Pagi masjid Kuala Lumpur. Tu imam tu bila apa tu orang. Nak, tua macam nak mampu ni naik bas. Beri supit motor 3 supit seorang. Takut mupah dah haji duk laikong. Gi, nu masjid. Oh bagus masjid. Tunjuk nu 4 judi nu kasino. Tunjuk kilang agak jenis tau. Berapa tunjuk tu? Ni kilang agak. Ni tempat orang kedarah agak. Tunjuk tu. Berapa tunjuk? Dah imam bodoh dah kambing. Oh bagus ya main haji. Lenggak jatuh piau. Siapa bila nak terlipat bodoh-bodohkan oleh orang. Tunjuk benar nak nipu. Mana kita kena tipu ni orang bodoh. Jadi makan orang cerdik. Dah kata imam bodoh dah. Mak rempik kau bengong ni. Tu imam baca surah dah, surah lazim, surah apa, surah sejadah, diperbodohkan oleh orang lagi, boleh upah pula surah sangat minum air kotor. Belacacam bang tak minum air kotor. Bukanlah apa imam boleh beli dengan air kotor.
Mereka melakukan maksiat di belakang mata kita, tetapi di depan kita memberi ucapan-ucapan yang berapi-api kasih kepada Islam. Ini golongan munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, kata Allah, menghikayatkan cerita orang munafik dulu, kini dan selamanya. Bila dikatakan pada golongan-golongan munafik ni, jangan buat kerosakan, jangan buat maksiat, jangan buat perkara-perkara mungkar, haramkan arak, haramkan judi, jangan buat pesta-pesta lagu ni, boleh merosakkan akhlak muda-mudi menjadi liar. Dijawab lagu mana? Innama nahnu muslihun. Dak, kami buat benda molek. Nampak? Molek apa? Lepas budak-budak muda dah dekat duduk rumah, macam-macam pesta. Bahawa mesti rumah tu, rumah tu joget pula. Lepas tu akademi fantasia, kaki nak buat pula macam-macam ni. Mari candak sutung pula. Orang kata mari ke rumah Allah, hayya ala salah, hayya ala falah, mari pada kejayaan. Tak layan. Apa nu? Mari mencandak sutung. Habis jadi sutung bodoh belaka, jadi stalking. Nah, dah banyak kan? Dengan pusat snooker, dengan tempat menyanyi, semuanya kerja-kerja mungkar yang Nabi tak mengaku umat belaka, walaupun musmayang, walaupun puasa, walaupun haji, walaupun zakat. Nah, bertambah-tambah macam cendawan. Ni yang kita nak kena marah. Kalau tak marah, tak ada iman. Nah, fa'ilam yastati' fa bi qalbi. Tak gerak nak kata dengan mulut, tak berani nak kata ke mulut, maka dengan hati. Wa zalika ad'aful iman, kata Nabi, kita beci dalam hati segala kemungkaran yang ada di dalam negara adalah selemah-lemah iman. Nah, ni dah bukan kata beci dalam hati, dia attack tengok. Mari penyanyi-penyanyi tengok attack. Orang di rumah tak cakap nak dosa dah. Tak. Tak gerak depan TV, tandingan ke, muzik. Siapa tu? Timbalan Ketua Pemuda. Orang kita dah lah buat apa ni. Nak minat. Orang apa itu tu anak aku. Dia panggil warak tung wabarkum. Ada atas surau menenduk macam tu kenali. Di rumah ada apa lu andek? Tu macam congok tengok gusti. Batu kita kena sabar dengan ujian-ujian. Sabar, jangan ikut. Jangan mudah tewas. Semua ni tipu belaka, kita ingat. Semua ni kalau nak beri benda-benda lagu ni, kita kena sedar ini adalah umpang belaka. Nak memperbodohkan aku, nak melemahkan aku, nak menjauhkan aku daripada Islam. Itu saja. Tak. Jangan suka orang yang buat maksiat, dia ke bebas. Boleh cela tu guru, boleh kata ke jemaah Islam, boleh buat ngupak lebih kurang pada jemaah Islam. Tak. Boleh kondeng dia, ingat ke ada benda dia ada kuasa. Jangan. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati an yasbikuna. Ayat tu hak kepala kena pacung ni baca. Adakah menyangka mereka-mereka yang melakukan maksiat di dalam negara ini, di dalam atas muka bumi ini, mereka boleh lepas daripada kami? Dalam surah ayat Quran ni dah lepas. Sa'a ma yahkumun. Salah benar sangkaan mereka itu. Orang yang melakukan kezaliman sekarang, melakukan maksiat, melakukan bermacam-macam perkara yang mengundang kemurkaan daripada Allah. Nah, dengan ratu cantik, dengan tempat menyanyi, buat pak latihan joget, latihan menari, buat pertandingan, macam-macam piala untuk menyanyi, tempat orang berzina dan sebagainya. Mereka rasa tak ada apa-apa pun, main ajak tak jadi apa pun. Banyak ni dia main lagu tu. Tak. Sa'a ma yahkumun. Tuhan kata salah benar sangkaan mereka itu. Orang yang melakukan kejahatan, berpaling daripada ajaran kami, pasti akan berjumpa dengan balasan yang setimpal. Bahkan yang kita bimbang, Allah Ta'ala butakan mata kita bila bangkit di padang mahsyar nanti. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dalam kehidupan dunia buta dah mata, dah kenal hak mana patut ikut, ulama ke orang zalim, ustaz ke para penipu,
Nah, mana majlis yang baik bagi mereka? Majlis kuliah ke arah joget? Majlis ceramah agama ke buang musim? Dah kenal dah. Dah reti nak beza dah. Maka dia di padang mahsyar nanti di hari akhirat akan buta, bahkan lebih buta lagi daripada dalam dunia. Nah, ni. Boleh tengok lagi padang mahsyar ulama buta. Ulama buta dia lah. Syekh Yasin buta dunia, mata akhirat celik. Ustaz buta pada masyarakat lagi. Dah kenal dah. Anak-anak muda habis buta terus lah ni. Nah, tak tahu benda dah. Berpuluh-puluh buah, beratus-ratus buah. Tengah galik, tak ada kira. Ada orang bang apa, tak ada. Dia macam dia kapil. Hak bang ni ada tempat orang Islam semayang. Aku ni kapil lah anak, tak tahu. Tak ada hal. Seolah-olah gitu. Kita ni macam pokok Hindu lah ke, raung-raung tu. Tak ada kesedaran ni, abang ni agama aku ni. Pak bang ni di surah masjid ni agama aku. Aku Islam. Tak ada orang tu. Soalnya dia tu tak ada agama. Bila orang bang motosikal besi bangun kat depan surah. Bila orang marah, dia tutup imam nak kerja. Agama Islam apa itu? Fadari. Dia kata. Punah jana, kau lama kau kuno. Nak, kau rosak sama. Nak beki mana? Tak boleh beki dah kita. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak, masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan kandak boleh berubah, boleh berlaku. Tetapi kalau Tuhan tak kandak, tak usah nak pisah Nah, sebab apa Tuhan beri bala sekarang ini? Macam-macam kerosakan, kebinasaan. Nah, dengan maksiat, bermaharaja lela. Dah lah cuaca panas, 2 tahun mau tak pakai baju terus dah ni. Nah, orang mari susah cari baju tak jumpa. Ini bala Allah. Sebab apa Tuhan tarik balik nikmat kita? Sebab kita lupa kepada mensyukuri nikmat Allah. Silap kita tak? Kita larak dulu. Ini balasan dia. Kita dah beri didikan yang sempurna anak-anak kita. Kita tak hantar dia pada ulama-ulama. Nah, kita nak ke Islam, anak kita dah ngaji cepat Islam. Sia-sia tu guru dia panggil marilah hantar atak anak. Kalau ada 8 beradik seorang dah hantar pondok bagian Islam dah. 88 jadi doktor, 88 nak jadi arkitek. Apa ini ketek orang khabar ni? Nah. Sebab kita innallaha la yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan tarik nikmat yang Tuhan beri kepada satu kaum, satu masyarakat, melainkan kaum itu lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekarang Tuhan tarik balik nikmat. Daripada ada telur penyu tak ada suti haram. Daripada harga barang-barang murah jadi mahal. Nah. Saya ada naik harga minyak. Lain naik belaka dah. Kalau kita jalan jauh, boleh potong belaka kereta besar-besar. Kereta kecil minyak. Dah kereta besar anda ekor biar dia slow lah ke bawah. Dah gerak nak sekarang minyak. Nah, mahal macam nak berdiri. Ini keadaan. Nah, jangan berasa mana yang tak kena buat-buat ni. Lawan tu guru, lawan ulama. Aku nak tengok juga depan mata aku kena. Turun bala. Nah. Kadang-kadang bagi gitu tak. Ni musuh Islam mana tak kena. Tuhan kau bodoh kan? Nah, Tuhan kau bodoh dalam ayat tadi. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ay yasbikuna. Adakah menyangka orang-orang yang melakukan segala kemungkaran boleh mendahului kami, boleh lepas daripada kami? Dah boleh lepas. Mana kita tak bimbang? Nampak? Tak bimbang. Kerana Allah ni khairul makirin, sebaik-baik perancang, sebaik-baik mastermind. Dia tahu. Dia nak buat lagu mana pada pokok munafikin, golongan-golongan yang melakukan kezaliman ni, macam mana Tuhan nak buat? Ada dah di sisi Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Tak bimbang. Tunggu ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala ni syadidul iqab, sangat kerah balasan sesa di akhirat. Kita tak bimbang lah kali nampak golongan ini turun bala oleh Allah. Tak apa, biar dia duduk dalam kenikmatan. Tetapi Allah Ta'ala ni syadidul iqab,
Keras seksa ni di hari akhirat nanti. Sabar je lah. Nak. Lepas tu Nabi dilahir tahun gajah. Gajah sebab apa panggil tahun gajah? Gajah tu dia nak langgar masjid. Nah, kita kaji-kaji dulu dia guna gajah, dia ni dia guna traktor. Dia guna kes dia ni. Nak rombak masjid, kat tula je. Belala dulu kecil dulu dia ni kembang belala. Mana tak? Sama je. Kaki pak belaka. Ni cerita Abraham. Nah, Nabi dilahirkan pada tahun Abraham menggunakan traktor pakai belala, tayar pak, nak langgar Kaabah. Tapi tak ada langgar. Kerana gajah tak pergi, traktor dia bila ngadak ke masjid, mampu tak pergi. Bila pusing tak lain hidup traktor. Traktor Abraham ni gajah dia nama Mahmud. Bukan Idris. Ha. Baik Mahmud ni. Mungkin kalau hubung nama Idris gajah ni hancur dah. Hanya pergi. Nah. Understand? Dengar. Ada makan tak? Ada? Ada yang angguk saja gitu. Angguk kuih bakar. Awak lekat langit boleh. Sebab tu kita kena ambil sifat kesabaran Nabi. Dia macam-macam bala. Nabi ngajar orang pelakon batu pecah kepala. Kita dah pelakon batu. Tak, habis kuat JKK mari tan nusu duduk orang bimbingnya. Balik dia mau kok nak tolong kaki bangku atas. Dah orang lain duduk dengar atas surah dia duduk dalam laruk. Odoh. Nah. Sabar. Taat kepada agama, jangan buat benda-benda khurafat. Nah. Banyak benda-benda khurafat dalam kehidupan kita. Tak akan sambut Maulid Rasul. Nah. Dan ni tak isi buah atas benda itu. Ayah Haji takut pelesik masuk. Tahu dia pelesik masuk. Tak mau wiji masuk ubur apa? Ubur tahi besi atas itu. Ni khurafat. Dosa besar pegang lagu tu. Dia tak takut. Dia hanya takut pada bacaan-bacaan Al-Quran. Tak. Inna syaitana la yadkhulu baitan yukra'u fihi suratul Baqarah atau kama qala. Sesungguhnya syaitan iblis persik putu ranggah tu, dia tidak akan masuk rumah yang dibacakan dalamnya surah Al-Baqarah. Apa kita tak ikut Nabi? Nabi dah kata buat tai besi. Tak? Tai besi ni bukan untuk tamui persik masuk. Tai besi ni tamui JKK masuk. Faham? Nak kecek anak bini kita pula. Tak? Benda sabar apa benda tunggu unduk-unduk lah. Unduk-unduk ni kata mata pintu. Tak? Anak tak nangis. Sebab apa? Persik tak masuk. Persik. Tak usah kata unduk-unduk. Kuda padi mu gatal je boleh masuk. Tak? Unduk-unduk lah kecek. Odong. Baca Quran. Baca ayat kursi. Tiup di kepala budak. Nah, wah terjadi baca ayat kursi, tiup di kepala budak. Nah. Gitu. Tak Nabi suruh. Nah. Kalau mata belalak baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tiup di badan, di tapak tangan kita, lama di atas belakang budak, tutup atas mata. Nah. Jadi, buat lagu tu budak-budak. Nangis selok. Nah, ngamuk. Jangan main. Ayat-ayat suci jangan main. Jangan main tu bang takbir. Takbir tu apa benda ni? Bisa tu takbir. Rumah terbakar kan orang bang. Nah, orang bang bila kita takbir kuat, api dia jadi perlahan. Api nak kuat slow ni perintah Allah. Ke perintah siapa? Ke perintah bomba? Bawah Allah siapa? Bawah perintah Allah. Sebab itulah bila api ni masuk dibakar Nabi Ibrahim, api ni diperintahkan oleh Allah malaikat ke bawah. Hei api, nak kuni bardan wa salama, mu kena jadi sejuk, mu kena jadi molek. Dia pun ikut jadi sejuk. Rupa-rupa api. Tu kata. Batu gampang kuat dia jadi perlahan api. Nak. Ni tepi api kau kuat. Ada benda lain. Tepi api. Memang api pun dah.
Orang suruh bang. Siapa? Tu imam. Nah, apa ni? Orang bang, seorang bagian jiru, seorang bagian bang. Nak? Orang suruh. Ni nak pergi Mekah baru bang. Di Kuala Lumpur dak bang. Ulama kata kalau nak azam, sunat azam nak keluar rumah, nak keluar musafir, 56 batu ke atas, wala Jepun pun mana-mana sunat dah bang. Kita tunggu pergi Mekah baru bang. Boleh. Pasal cek copyright control. Pakai ikut orang ngaji nak boh. Segala perjalanan jauh boleh kita bang. Nak, boleh kita azam, boleh kita takbir, ambil keberkatan, sebut kebesaran Allah. Nak, bukan nak pergi Mekah, di mana-mana lah. Lebih daripada 56 batu ke atas. Kita tunggu pergi Mekah. Nak, pergi Kuala Lumpur tak bang. Lepas tu pergi bang nak pergi Kuala Lumpur. Nak, bang ramai-ramai masa bah duduk berhenti tu. Bang ramai-ramai tak? Rombongan kita tengok piala bola. Nak. Ni. Pok bengong tu. Nak. Sabar dalam kehidupan kita. Kita nak kesenangan ni bukan tepat ni. Bukan tepat. Tepat kesenangan akhirat. Batu sabar adalah pokok yang paling utama. Kalau kita tengok daripada awal kelahiran Nabi sampai kepada wafat Nabi, semuanya adalah penuh dengan kesabaran. Contoh kesabaran yang baik. Inilah amalan ataupun sifat yang lazim bagi para Nabi, iaitu kuat sabar. Nah, sabar kita. Bermula sabar di rumah. Sabar dengan isteri. Nah, sabar dengan anak-anak. Jangan buat benda-benda khurafat tadi. Kalau anak tadi baca tiup. Gitu je lah. Nah, esok bagi klinik. Tak jadi juga. Nah, tapi Allah Ta'ala dulu. Ayat-ayat Allah Ta'ala dulu. Jadi budak-budak orang ngamuk. Mereka mok dia ngamuk. Tak jadi tiup itu. Kalau mok ngejar tanah, habis 3 kali batang tak jadi apa. Nah, ngamuk nak rata. Jadi apa ya kursi. Nak rata muka pola tawang macam ikan pelawa homok. Tak jadi apa gitu macam ya kursi. Nah, pegang dia tu, kurung bola gebok. Baru senyap. Okey, pukul 2. Repuang kau. Sabar. Repuang ni tak ada sabar dia. Orang lelaki dia sabar. Lepas tu repuang ni dia ada edah. Repuang kan dia ada edah. Orang lelaki ada edah. Orang lelaki kalau mati tak ditang di bini, ni boleh nikah apa gari? Boleh nak nikah? Tak. Tapi ada rawat gitu orang lelaki. Ada? Tak ada. Pasal apa tak buat? Orang lelaki dia sabar. Repuang ada. Repuang tu tidak nikah pasal dia ada edah. Kalau tak ada edah repuang, orang tiada sibuk menggali liang, dia duduk ngorak tukang mandi. Faham tak? Jangan main repuang. Lepas tu dia ada edah. Repuang dia mari tak? Kira takut tak mari tak. Orang lelaki ke dia kuat sabar. Lepas tu Nabi-Nabi ni tak ada orang puang. Kerana sifat kesabaran lebih pada orang lelaki. Tak? Orang lelaki tak, kalau bini mati tak nikah apa bila-bila. Tak? Betul tak? Tak betul? Tak betul? Mu masuk ulah puang katalah betul orang lelak gitu. Sakit sungguh. So orang lain kata betul lah ke? Pelik masuk peluang. Mana takut ke dia mari orang? Yang takut itu semua apa? Tak? Tapi dia kata ada jodoh. Tak? Ada jodoh apa semua, nikah seorang lagi. Tak? Apa pula kaya apa semua, dia minta dia yang pinang kita nak nikah. Nak tak? Nama apa? Minta imam apa? Nak? Kepang dia mari. Walau lelak kepang tak ada. Nak tak? Anak ada dah. Ada dah takut bini. Katalah no. Membalah kat orang rumah. Apa peduli apa? Nah, jadi kita ambil kesabaran, ambil iktibar daripada segala sejarah yang kita dengar. Sari. Tak ada tujuan lain. Kita nak mempertambahkan ketaatan kita kepada Allah. Kita nak supaya kita ini mendapat kemenangan yang hakiki. Kemenangan Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba. Nabi terima kita sebagai umatnya. Maka kemenangan yang sebenar adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang patuh taat sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Rasulnya, maka sesungguhnya dialah telah mendapat kemenangan yang sebenar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala